Antara paparan menarik hari ini. Pendakwaan Daim tertangguh atas alasan kesihatan. Kes hasutan Sanusi bukan rumit, tak perlu dipindahkan. Tak logik UMNO isi semua 373 jawatan pengurusi JPKK. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mendapat keizinan daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin di mahkamah di bawah Akta SPRM sejak minggu lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, mereka masih belum dapat meneruskan pendakwaan kerana Daim berada di hospital atas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Azam meluahkan kekecewaannya terhadap doktor yang merawat Daim yang didakwa gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu untuk hadir di mahkamah. Katanya izin nak dakwa itu dah dapat seminggu lebih dah. Dan lepas dapat izin mendakwa itu, kita maklum peguam dia nak bawa ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan Daim dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kita buat pemerhatian dan mendapat maklumat bahawa dia masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi. Itu betul, tetapi apabila kita bertanya doktor bila dia boleh keluar hospital, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul. Menurut Azam, Daim dijangka berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Katanya, tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah. Kita dah berhubung dengan peguamnya. Isteri bekas Menteri Kewangan itu, Naimah Abdul Khalid, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Dia didakwa mengikut Seksyen 36/2 Akta SPRM 2009 dan boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000 jika didapati bersalah. Naimah didakwa melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36/1 Akta SPRM. Bagaimanapun, Naimah mengaku tidak bersalah sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023 iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta-harta tersebut adalah menara ilham, dua syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd, dua kenderaan mewah jenama Mercedes-Benz, sebuah rumah di persiaran Bukit Tungku, 4 lot tanah di Bukit Tungku dan 1 lot tanah masing-masing di Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Naimah mendapat hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Tidak ada keperluan untuk memindahkan kes hasutan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana ia tidak melibatkan isu perundangan yang rumit. Timbalan Pendakwa Raya Masih Muhammad Daud berkata demikian dalam affidavit untuk membantah permohonan pemimpin PAS itu supaya kes hasutannya dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Katanya kes ini tidak melibatkan isu undang-undang yang rumit, kompleks atau luar biasa yang memerlukan perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Terdapat banyak duluan undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi berhubung isu Akta Hasutan 1948, Akta 15. Hakim Mahkamah Seksyen yang arif adalah kompeten dan berwibawa untuk mengetuai kes jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Seksyen, termasuk kes di bawah Akta 15 yang didakwa oleh pemohon Sanusi. Sanusi pada Julai tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Session dan memohon untuk dibicarakan atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Arun Jenerik itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Utara, Kampung Bendahara, Gombak dekat Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai tahun lepas. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4/1/B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4/1 Akta sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Amanah Selangor menganggap permintaan UMNO yang mahu Pakatan Harapan memberi kesemua 373 posisi pengurusi jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung di negeri itu sebagai tidak munasabah. Timbalan Pengurusi Amanah Selangor, Azli Yusof berkata, selama ini gabungan berkenaan sentiasa mengamalkan keseimbangan dan kesepakatan antara semua parti. Katanya sudah tentu tidak munasabah kalau kesemua jawatan ketua JPKK itu diserahkan kepada UMNO atau BN kerana PKR juga ada bertanding di kawasan kampung. Amanah pun banyak bertanding di kawasan dua bandar. Kesemua parti harus ada wakil, tidak kira sama ada di bandar atau dua bandar. Itu keseimbangan dan kesepakatan yang PH amalkan sejak 3 penggal lepas dan ia harus diteruskan bagi penggal kali ini. Menurut Azli, kesepakatan sama diamalkan dalam pelantikan ahli majlis bagi setiap pihak berkuasa tempatan dengan setiap parti mempunyai wakil masing-masing. Justru, kata Azli, isu pemulangan 20 jawatan ahli majlis PBT oleh UMNO sepatutnya tidak timbul. Katanya, saya percaya semua 12 PBT di Selangor ini harus ada wakil dari semua parti kerajaan perpaduan.
Sebelum ini, kata Ahli Parlimen Shah Alam itu lagi, lantikan politik dari semua parti kerajaan tidak menjadikan kawasan luar bandar atau kawasan bandar sebagai penentu. Katanya sebelum ini amalan kita memang diwakili oleh semua parti. Dalam PH ada 3 parti, walaupun amanah banyak menang di kawasan luar bandar, DAP pula di kawasan bandar. Tapi itu tidak menjadi asas kepada perundingan jawatan, bahkan kita mengambil semangat bekerjasama dan kesemua lantikan politik itu adalah wakil dari parti yang terlibat. Memetik sumber dalaman, Kerajaan Negeri melaporkan isu kelewatan pelantikan 272 ahli majlis melibatkan 12 PBT bagi sesi 2024 hingga 2025 lewat ekoran keengan dan UMNO menerima peruntukan 20 kerusi yang ditawarkan. Pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Awamardin kemudian mengumumkan parti itu akan menyerahkan semula semua 20 jawatan ahli majlis tersebut dan meminta 373 jawatan pengerusi JPKK diberikan kepada UMNO. Hal itu katanya UMNO menghormati penguasaan PH di kawasan bandar. Azli berkata dalam percaturan lantikan politik perlu ada keseimbangan dan langkah pengasingan yang dicadangkan UMNO akan menambah polarisasi penyokong PH dan BN. Memberikan contoh di kawasan bandar seperti Shah Alam dan Petaling Jaya dan kawasan seluar bandar seperti Sabak Bernam, penting ada wakil dari semua parti kerajaan perpaduan agar wujud keseimbangan. Katanya strategi ini akan menunjukkan wujud perpaduan dan kesepakatan antara PH dan BN bukan dengan mengasing-asingkan lantikan politik. Pada masa sama, Azli menegaskan perbincangan mengenai peruntukan jawatan tersebut sebaiknya dibuat secara tertutup di meja rundingan, bukannya melalui media. Katanya jika tiada kesepakatan dicapai, ia boleh dirunding semula dengan pandangan pihak yang lebih tinggi. Sementara itu, Pengerusi Amanah Selangor Izzat Hashim memaklumkan dia masih tidak ada maklumat terbaru mengenai isu tersebut. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.